Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Abdul Malik bin Chin kerana sudi menerima kami untuk menemu bual cikgu bagi melengkapkan kursus KPP 3014 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar. Jadi apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sihat. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Cikgu Abdul Malik bin Chin merupakan guru akademik di Sekolah Seri Pantai dan telah berkhidmat selama 24 tahun. Jadi, saya pasti cikgu mempunyai banyak pengalaman yang boleh dikongsikan kepada kami berdasarkan soalan-soalan yang akan diajukan setiap daripada kami. Okey, baiklah. Ya. Pada pendapat cikgu, apakah masalah yang sering berlaku kepada pelajar ataupun murid-murid juga guru semasa pembelajaran secara atas talian sewaktu pandemik COVID-19 ini? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Ya. Terima kasih pada semualah kerana sudi menemu ramah cikgu ni. Ya, kemudian merujuk kepada soalan iaitu masalah yang sering berlaku kepada pelajar dan juga guru semasa pandemik COVID-19 ni. Jadi seperti yang kita sedia tahu, pandemik ni merupakan satu yang baru lah kan, yang baru berlaku dan dia merupakan gangguan kepada pembelajaran bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Jadi bila berlakunya pandemik ni dia menyebabkan proses pembelajaran terganggu. Bukan kata sikit lah, memang banyak terganggu proses pembelajaran ni. Menyebabkan matlamat pembelajaran tak tercapai. Jadi bila tak tercapai ni mendatangkan masalah kepada guru dan juga pelajar. Baik. Bagi saya kan sebagai guru, banyak masalah di kalangan guru. Antara masalah di kalangan guru ni kita nak pastikan semasa PDPR yang kita buat ni di rumah, kita nak pastikan keberadaan murid di dalam kelas. Murid tu ada ke tak ada? Sebab tak nampak kan? Jadi kita nak pastikan keberadaan sejauh mana murid tu ambil bahagian dengan cikgu semasa PDPR. Jadi maklumlah sebelum pandemik ni kan kita bersemuka. Jadi bila pandemik ni masing-masing secara tak nampak kan, masing-masing di rumah. Jadi kita tak nampak. Jadi nak tahu budak tu ada ke tak ada. Kemudian masalah cikgu juga nak guna ataupun nak ambil pendekatan mana yang sesuai dengan keperluan murid. Pendekatan cara macam mana nak ajak bagi sesuai dengan murid. Bukan semua murid boleh faham Google Meet. Bukan semua murid boleh faham cara guna classroom. Cikgu pun tak faham. Kan ada juga macam cikgu sini pun benda ni benda yang baru. Kan? Jadi kaedah tu macam mana yang sesuai nak guna. Silat tekan keluar gambar lain kan. Silat tekan keluar cerita lain. Jadi masalah jugalah pada cikgu kan. Jadi seterusnya cikgu nak
nak tahu tumpuan murid tu tahap mana. Murid tu boleh bagi tumpuan dengan dengan PDPR ni. Kita tak tahu macam mana murid tu. Boleh bagi tumpuan ke, tak boleh bagi tumpuan ke. Masa cikgu bagi buat PDPR tu, mereka duk buat apa di rumah, kita pun tak tahu. Jadi macam-macam mereka boleh buat. Mungkin semasa PDPR, murid ni tengok televisyen pun boleh jadi kan. Dia menonton cerita lain pun boleh jadi. Mungkin masa PDPR ni, satu telefon dengan cikgu, satu lagi dia main game pun boleh jadi. Jadi ini sebenarnya masalah. Baik. Kemudian cikgu juga nak tak boleh nak beri perhatian pada murid yang lemah. Selalunya bila PDPR ni, murid yang lemah ni dia akan tertinggal. Sebab dalam kelas kita ni ada budak yang pandai, ada yang sederhana, ada yang lemah kan. Jadi di kalangan guru ni, guru nak pastikan murid yang lemah ni macam mana supaya dia tak tertinggal. Jadi itulah antara masalah yang cikgu hadapi lah. Kemudian kepada murid pula, ada murid-murid yang menghadapi masalah semasa PDPR ni. Antaranya depa ni tak ada kemudahan peranti ni lah. Telefon bimbit, komputer yang kena kongsi dengan mak ayah pun ada. Jadi ada yang tak boleh hadir semasa kelas tu. Kemudian antara masalah di kalangan pelajar ni, mereka ada gangguan semasa belajar. Maksudnya dengan PDPR ni terdapat gangguan. Gangguan, mungkin adik dia tengah bising lah, berlari sana berlari sini, melompat sana melompat sini, gangguan pada pelajar tu. Jadi boleh tanyalah semasa cikgu cakap ni, kalau cikgu agak terkelak daripada soalan tu, boleh tanya ataupun boleh tarik cikgu balik, kok cikgu terkelak cakap nah. Jadi gangguan internet yang tersekat-sekat, jadi menyukarkanlah pelajar-pelajar ni untuk menghadiri kelas PDPR. Kemudian macam yang cikgu cakap tadi, tak semua murid faham apa yang diajar semasa PDPR. Jadi tengok kepada saiz telefon yang kecil, jadi yang cikgu terang tu kadang-kadang tak sampai berbanding dengan bersemuka. Jadi itulah antara masalah-masalah yang pelajar dan guru hadapi semasa pandemik COVID-19 ni. Ya, itu je. Baiklah, terima kasih cikgu di atas jawapan dan pandangan terhadap soalan yang pertama. Saya serahkan soalan jawapan tu. Boleh. Saya faham dan saya rasa sangat sesuai dengan jawapan. Boleh. Okey, baiklah. Soalan yang kedua saya serahkan kepada saudara Faik. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faik Nakiuddin. Ya. Saya nak tanya sedikit soalan kepada Cikgu Abdul Malik. Ya, saya. Bagaimana pihak sekolah menghadapi dan menangani masalah selepas sekolah bersemuka dibenarkan beroperasi semasa pandemik COVID-19? Contohnya macam dari segi persediaan SOP semasa di kelas, di kantin dan majlis rasmi. Okey, baik. Terima kasih. Jadi, kita tahu semasa COVID-19 ni, semua orang dalam keadaan takut. Nak bergerak ke sana takut, nak bergerak ke sini pun takut. Kan? Lebih-lebih lagi bila keluar rumah berjalan, tengok polis, berasa takut. Budak-budak apatah lagi kan?
Jadi bila diumumkan sekolah buka, budak-budak ni seronok lah kan. Yang pertama budak-budak tu seronok. Kemudian yang cikgu ni dia rasa risau lah. Rasa bimbang. Ibu bapa juga ada yang risau, ada yang bimbang. Macam mana ni? Jadi ini mendatangkan kerisauan. Ibu bapa, cikgu. Kemudian kalau kita tengok dalam Facebook, netizen pun ramai yang rasa bimbang dengan pembukaan sekolah ni. Tapi walau bagaimanapun bila kementerian umumkan sekolah nak dibuka, jadi guru-guru ni kena bersedia lah kan, bersedia. Antara cikgu yang pihak sekolah buat nak mengatasi masalah ni kan. Jadi semasa PDPR tu, cikgu-cikgu dah war-warkan sekolah nak dibuka kepada murid dan juga maklumkan kepada waris ataupun ibu bapa sekolah akan dibuka. Dan ni ada tata cara yang perlu diikut semasa pelajar datang ataupun kembali ke sekolah. Jadi kita dah war-warkan dulu. Kita dah habaq dekat pelajar, dekat ibu bapa melalui cara yang kita buat tu lah. Dalam WhatsApp kita dah maklum. Jadi ni semua untuk sebagai memberi persediaan dari segi emosi kepada pelajar. Jadi bila dalam WhatsApp tu ataupun dalam yang kita guna tu lah, aplikasi tu ada interaksi lah kan. Jadi budak-budak boleh sembang lah, boleh cakap. Waris pun kadang ada juga pertanyaan macam mana cara nak bersemuka ni di sekolah nanti. Kan, jadi ada juga soal jawab. Jadi kita pun jawablah apa yang ditanya oleh waris ataupun budak pelajar ni tadi. Kan, itu yang pertama. Kemudian bagi sekolah akan ikut garis panduan yang Kementerian Pendidikan Malaysia keluarkan. Jadi kementerian sendiri keluarkan garis panduan dalam buku tu yang tebal tu kan, diedarkan kepada sekolah dan juga pada media sosial tentang macam mana pengurusan prasarana di sekolah kan. Jadi garis panduan ni cara-cara murid nak murid nak datang ke sekolah, kehadiran macam mana, diambil suhu, dicek, kemudian penjarakan sosial semasa murid berada di sekolah. Kemudian sebelum tu pun guru-guru dah susun atok kelas dengan jarak 1 meter, meja murid kiri, kanan, depan dan belakang. Kalau murid asrama pula, dia ada cara-cara dia dan dimaklumkan lebih awal. Jadi tentang penjagaan kebersihan murid bila ada di sekolah kan, kita adakan satu tong ayak untuk murid basuh tangan, sanitasi tangan dia selepas dia contohnya lepas dia makan kan, tak perlu bergerak ke tandas masa tu. Jadi tong ayak ni disediakan basuh tangan dengan sabun yang disediakan lah. Jadi langkah-langkah yang diambil ni untuk mengatasi masalah tu. Jadi sekolah akan bantu murid lah, akan cuba bantu murid membiasakan diri dengan norma-norma baru. Jadi mask ni wajib lah budak-budak kalau main sekolah. Jadi itulah antara beberapa langkah yang sekolah ambil selepas sekolah dibuka, dibenarkan bersemuka hari itu. Itu saja. Terima kasih cikgu terhadap soalan yang kedua.
Jadi persediaan awal tu sangat Ya. perlulah cikgu kan? Daripada guru dan juga sekolah kan? Ya, persediaan. Okey, soalan Ya. yang ketiga saya serahkan kepada saudari Syafiqah. Persilakan. Assalamualaikum. Maaf, boleh dengar? Ya, dengar. Maaf, cikgu ada masalah lain pula. Ya. Okey, cikgu, nama saya Nur Syafiqah binti Rashid. Ya. Ini soalan saya berbunyi begini. Apakah Ya. pandangan atau gerak kerja yang perlu dilakukan oleh seseorang guru itu selepas PDPR ini diperkenalkan? Okey. Baik. Okey, terima kasih atas soalan tu. Gerak kerja yang perlu dilakukan selepas PDPR diperkenalkan. Jadi, bila PDPR diperkenalkan ni, guru memainkan peranan yang apa? Yang lebih lah. Dia kena apa? Ambil banyak kerja untuk dibuat, untuk dilakukan oleh guru. Sebab apa? PDPR ni satu perkara yang baru kan, perkara yang baru. Semasa PDPR tu sendiri pun wujud rasa tak puas hati setengah ibu bapa kan, tak puas hati macam mana, keluhan cara PDPR yang dilakukan oleh guru, budak tak faham kan, macam-macam lah. Jadi di pihak cikgu ni sebab apa masalah ni timbul ataupun menjadi persoalan? Kerana PDPR ni merupakan satu cara pembelajaran yang baru kan. Sebelum-sebelum ni tak pernah buat PDPR. Jadi cikgu-cikgu ni ada di kalangan memang tidak menguasai sepenuhnya ataupun tak cekap lagi, tak mahir nak buat PDPR ni sebab kita pun baru kan. Jadi dah tentulah PDPR ni mendatangkan sedikit rasa dia tak sepenuhnya boleh puas hati. Baik. Jadi walau bagaimanapun saya sebagai guru, kita akan buat juga PDPR ni dengan dengan belajar lagi dan lagi untuk memahirkan, sebab ini budaya ataupun cara yang baru kan, cara baru kita kena mahirkan lagi. Kemudian kita juga mencadangkan penambahbaikan ataupun kursus-kursus yang perlu diberi kepada cikgu-cikgu lah kan. Sebab benda ni benda baru kan. Jadi penambahbaikan tu di pihak kementerian sendiri mesti ada kan, kursus kepada cikgu-cikgu ni sebab benda ni benda baru kan. Jadi kita tak boleh kita buat sekadar kita buat yang termampu cikgu buat PDPR ni. Nak kata hebat sangat pun tak. Kemudian kita tengok contoh cikgu-cikgu yang buat PDPR, cikgu-cikgu yang lain lah. Kan, yang macam dekat YouTube ada cikgu-cikgu yang dah hebat buat. Jadi macam cikgu sendiri kita akan melihat contoh tersebut. Dan juga kita cadangkan kepada pihak kementerian juga supaya dibuat kursus secara atas talian kepada cikgu ni tadi kan, melalui PPD. Jadi kursus ni boleh dibuat supaya kita tahulah kan macam mana cara yang terbaik untuk buat PDPR ni. Kemudian latihan intensif kepada guru kan. Latihan intensif ni untuk memahirkan cikgu lah cara PDPR yang sebetulnya yang okey kan.
Kalau tidak, cikgu macam tu lah. Bukan semua guru ni faham. Nak buat Google Meet macam ni pun, macam cikgu sini pun kelang kabut juga kan. Nak tekan sana, nak tekan sini, nak tekan sini kan. Jadi bila kita buat Google Meet, walaupun sebab benda ni benda baru kan. Jadi kita nak kena ingat juga dalam cikgu meningkatkan pembelajaran melalui proses dengan cara PDPR ni, kemudahan seperti kemudahan internet kepada murid di kawasan Lak Bandar ni masih lagi orang kata menjadi halangan. Cikgu dah guna PDPR tapi masih lagi ada halangan. Maksudnya halangan di pihak murid. Ada yang tak dapat capaian internet. Kemudian ada murid yang tak ada handphone. Yang ni juga perlu diambil kira. Kemudian penggunaan e-book ataupun buku teks secara e-book masih lagi tak meluas. Jadi perkara-perkara ni menjadi halangan juga walaupun kaedah yang cikgu gunakan tu dah terbaik. Contoh macam inilah PDPR di rumah kan. Tapi bila ada halangan ni masih lagi keadaan tu menjadi terbantut lah kepada proses PDPR. Kan? Satu lagi mungkin kursus PDPR ni dimasukkan dalam silibus kepada ni cadangan lah kan. Cadangan kepada pihak kementerian sebab PDPR, pengajaran pembelajaran di rumah ni satu cara yang baru. Kursus PDPR ni dimasukkan dalam silibus di IPG ataupun di IPT kepada pelajar-pelajar yang nak jadi cikgu lah. Di masa hadapan lah mungkin perkara ni perlu dimasukkan supaya pelajar-pelajar yang baru yang masuk ke IPG atau IPT ni mereka boleh tahu begini cara mengajar PDPR yang berkesan kepada murid. Ini salah satu cadangan. Ya. Okey, itu je. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Bagi soalan nombor 3, saya pasti bukan sahaja guru-guru mengalami masalah, malahan ibu bapa juga terima masalah yang sama. Ya, baiklah betul. cikgu, untuk soalan yang keempat, saya serahkan kepada saudara Talha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, soalannya berbunyi seperti begini. Pada pandangan cikgu, adakah PDPR ini sesuai dilakukan kepada murid-murid di negara kita? Memandangkan pada tahun ini kan sudah mencapai 2021. So, sudah semestinya negara sudah maju. So, apa pendapat cikgu? Baik. PDPR adakah sesuai dilakukan? Jadi ada juga pandangan ramai ibu bapa, waris, guru tentang kesesuaian PDPR ni. Jadi dengan penularan ataupun pandemik COVID-19 ni yang berlaku di Malaysia dan seluruh dunia pada hari ini, keadaan yang hampir setahun lebih lah kan. Bukan hampir setahun lebih lah. Kita tak ada pilihan. Kementerian sendiri pun tak ada cara lain. Macam mana nak buat? Tak ada pilihan lah. Pilihan ni, pilihan kaedah ataupun cara PDPR ni merupakan pilihan terbaik. Walaupun kesan dia ataupun hasil dia tak samalah dengan cara bersemuka. Tapi yang ni lah pilihan yang terbaik. Yang kita boleh guna. Tak ada cara lain.
Yang ni yang kita boleh guna. Mungkin juga ada proses ataupun pembelajaran yang macam lain. Tapi kaedah tu kalau ada pun pihak kementerian sini yang akan mengesyorkan, yang akan memberi cadangan. Tapi PDPR ni adalah yang terbaik. Cumanya beberapa aspek ataupun yang berbalik kepada masalah-masalah tadi perlu diberi perhatian, perlu diperbaiki, kan, diperbaiki ataupun tambah baik, kan, seperti ni seperti penambahbaikan seperti kemahiran guru, kan. Jadi cikgu orang kata pun terkejut, budak-budak lagi lah terkejut PDPR ni, kan. Cikgu kat tempat lain, budak kat tempat lain belajar, kena buat kerja sekolah. Jadi cikgu terkejut, budak pun terkejut. Jadi dalam keadaan serba kekurangan ni, cikgu mengajar dan budak belajar secara PDPR. Seorang-seorang duduk di rumah. Jadi kemahiran guru ni perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan supaya kaedah ataupun cara PDPR ni bagaimana yang terbaik ataupun yang memberi kesan yang terbaik kepada murid, menghasilkan sesuatu yang mudah budak boleh faham, kan. Seperti penggunaan aplikasi macam ni lah, Google Meet, Classroom, kemudian WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya. Jadi aplikasi ni cikgu sendiri pun ada di kalangan guru yang kurang berkemahiran. Jadi perlu didedahkan kemahiran ni supaya cikgu boleh memaksimumkan penggunaan aplikasi-aplikasi ni dalam pembelajaran, kan. Jadi perlu juga diberi perhatian kepada kesediaan murid. Mau tak mau PDPR ni cara yang terbaik, kan, kita buat. Jadi kesediaan murid juga perlu diberi perhatian. Bila ada kesediaan murid, tentulah capaian internet patah balik kepada masalah tadi. Kalau capaian internet tidak memuaskan, macam mana PDPR nak dijalankan? Bersemuka dah tak boleh. Macam mana cara nak buat? Kan? Jadi kemudahan peranti, kemudahan handphone, smartphone, laptop, tablet, budak perlu ada. Kalau cikgu ada lah. Tapi murid yang tak ada kemampuan macam mana? Kan? Jadi ini juga memerlukan sokongan ibu bapa, kan. PDPR ni memang sesuai dilakukan, diteruskan dengan ada beberapa penambahbaikan, termasuklah sokongan ibu bapa. Ibu bapa perlu menyokong guru, murid, memberi kerjasama dan sebagainya. Jadi dijangkakan kita jangka COVID-19 ni tak mudah tamat. Bukan satu perkara yang mudah. COVID ni nak habis dalam jangka masa setahun dua ni. Silat-silat hari bulan, makan masa 5-6 tahun lagi. Mana kita tahu? Mungkin boleh jadi 10 tahun. Mana kita tahu, kan? Jadi nak tak nak PDPR ni macam ni lah yang kita akan laksanakan. Perlu dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Jadi PDPR ni adalah sesuatu yang sesuai dilakukan. Tak tahulah sampai bila. Sampai COVID ni habis lah kot. Macam tu. Itu je. Okey tak? Okey, soalan yang keempat ni sangat jelas isi yang disampaikan oleh cikgu. Jadi untuk soalan yang seterusnya adalah bahagian kepada cadangan. Ini saya serahkan kepada saudari Hafizah untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum. Sorry cikgu, saya tak dapat buka kamera.
Soalan saya ialah dari segi mental atau emosi, bagaimana cara cikgu menghadapi proses pembelajaran atau pengajaran secara PDPR ini? Okey. Cara menghadapi dari segi mental, emosi. Jadi stres ni memang ada lah kan. Siapa tak stres kan? Macam cakap sorang-sorang. Jadi cakap macam tak ada orang, sorang-sorang. Lepas tu gelak sorang-sorang kan. Mestilah stres. Sebab kita cakap tu macam nak mengajak, kalau sembang dengan awek ke ataupun cakap dengan boyfriend ke, dia taklah stres kan. Jadi bila sesuatu yang mengajak ni memang stres kan. Ajak cakap-cakap, ada budak tak mai. Dalam 20 orang hadir 5 orang saja. 15 orang lagi pergi mana? Mestilah stres kan. Tak, satu yang mustahil lah. Mustahil kalau murid ada 30 orang contoh, hadir 30. Impossible. Impossible. Mustahil sangat. Yang tak mustahilnya, kalau 30, adalah 10 orang ataupun 12 orang, 15 orang tu kira okey sangat. Terbaiklah kalau kehadiran 15 per 30. Jadi tengok keadaan situasi pelajar tu lah di mana. Kalau di luar bandar macam tu lah keadaan dia. Kan kalau di bandar, mungkin kehadirannya boleh penuh lah ataupun seorang dua yang tak hadir. Jadi stres, memang stres. Apapun cikgu kena sabar lah. Ni dari segi dari segi di pihak cikgu. Sabar banyak-banyak kan. Teruskan dengan PDPR. Kan, cuba yang terbaik. Hasilkan PDPR yang terbaik demi murid-murid. Demi murid-murid tetap diteruskan. Dan juga cikgu mengharapkan sokongan. Ni untuk menghilangkan stres lah. Mengharapkan sokongan ibu bapa. Terus memberi kepercayaan, sokongan ataupun motivasi kan kepada cikgu untuk mengajar secara PDPR ni. Jadi dengan adanya sokongan, motivasi, mungkin sedikit sebanyak akan mengurangkan tekanan kepada cikgu. Kan, kemudian cikgu juga mengharapkan sedikit motivasi atau sokongan pihak sekolah. Pihak sekolah ni khususnya pihak pentadbiran sekolah lah, guru besar, penolong kanan pun memainkan peranan juga. Kan, kalau di pihak pengurusan pentadbiran sekolah yang terlalu menekan sikit-sikit, macam mana Cikgu Malik mengadakan PDPR? Contoh kan, guru besar cakap macam tu kan. Apa saya guru besar boleh cakap macam ni? Jadi kita pun, cikgu pun mungkin tension. Okey, hari ni contoh kan, ni contoh. Kalaulah di pihak pentadbiran, guru besar tanya, hari ni kehadiran berapa? Berapa peratus? 30% cikgu. Apa saya sikit sangat? Macam mana cikgu buat PDPR? Kalau di pihak pengurusan pentadbiran menekan cikgu-cikgu pun boleh mendatangkan stres, mendatangkan tekanan kepada cikgu-cikgu kan. Jadi pihak pengurusan sokongan daripada mereka, cikgu-cikgu sangat perlukan. Kemudian tekanan stres ni kita boleh kurangkan di kalangan guru ni. Kita boleh dapat diredakan lah kalau jadual PDPR yang dibekalkan tu tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat, terlalu padat. Jadual waktu yang padat yang disusun ataupun yang diberi kepada cikgu menyebabkan cikgu boleh stres. Boleh naik angin juga. Kan, bila cikgu stres, naik angin, langsung dia tak mau buat PDPR.
Kan? Jadi nak buat macam mana? Kan? Jadual susunan yang sesuai. Ada waktu rehat, kan? Ada waktu makan, minum, kan? Masa bulan tak puasa lah kan? Bulan puasa takkan nak makan minum kan? Jadi waktu rehat ataupun susunannya yang sesuai. Baik. Jadi pihak PPD untuk mengurangkan stres guru, pihak PPD juga tak boleh menekan. Sikit-sikit nak laporan PDPR macam kami kan. Cikgu bila dah mengajak, petang kena hantar laporan. Depa atau pihak jabatan ni ataupun PPD ni jangan terlalu menekan. Nak laporan. Sikit-sikit nak laporan. Cikgu mana laporan? Dia telefon guru besar tanya cikgu. Ni saya belum sempat hantar laporan lagi. Sebab apa cikgu belum hantar laporan? PDPR buat tak hari ni? Contohlah kan soalan-soalan yang macam ni. Jadi tekanan-tekanan begini cikgu sedikit stres lah menghadapi tekanan. Macam mana nak ajak PDPR dengan selesa kalau tekanan daripada pihak atasan. Okey. Jadi cikgu sangat nak meredakan tekanan emosi ni kerjasama semua pihak. Baik pentadbiran, PPD, jabatan, ibu bapa, waris dan juga pelajar tu sendiri. Jadi mestilah sama membantu cikgu. Baik, di pihak murid pun kita fahamlah budak-budak murid sendiri pun ada juga tekanan. Jadi untuk meredakan tekanan murid-murid ni ataupun pelajar-pelajar ni, cikgu bekalkan dengan tugasan yang tak terlalu membebankan. Bukanlah secara bersemuka. Kalau bersemuka taklah stres sangat kan. Dapat bersembang dengan budak, budak dapat sembang dengan cikgu, budak dapat sembang sama-sama budak kan. Jadi mereka tak stres. Jadi PDPR ni budak-budak menghadapi tekanan, stres. Dia pun macam cikgu juga nak kena dengar. Lama-lama dengar jam tau. Belajar dengan cara macam ni kan. Budak-budak pun boleh jam. Kan. Jadi yang itulah kerjasama ataupun sokongan semua pihak diperlukanlah untuk menghadapi tekanan semasa PDPR ni berlaku. Itu je. Terima kasih cikgu terhadap soalan yang kelima. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya serahkan kepada saudari Saibatun. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Saya Waalaikumsalam. Saibatun. Saya nak bertanya satu soalan. Pada awal perbincangan tadi kan cikgu ada explain SOP yang dijalankan di sekolah selepas KPM umum pembelajaran secara berkelan. Antara macam apakah langkah-langkah yang sekolah ambil selain dari pastikan SOP di sekolah mengikut panduan yang diberi, macam mana pihak sekolah pastikan yang SOP tu dipatuhi dan berjalan dengan lancar? Sebabnya kan dekat sekolah kan pelajar ramai. Tambah-tambah kalau sekolah rendah kan, budak sekolah rendah, macam mana cikgu handle? Nak bagi pastikan yang pelajar tu follow SOP. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tu. Jadi yang ni pun merupakan satu cabaran lah kepada cikgu di sekolah. Kan, nak pastikan murid-murid mematuhi SOP. Bukan satu yang mudah kan. Jadi kita faham lah kalau budak-budak dekat sekolah ni macam mana kan. Kalau orang dewasa pun dekat luar ni pun tak boleh ikut SOP kan. Kalau tengok pakcik-makcik pergi market, kadang-kadang rapat-rapat. Kemudian ada yang tak scan. Kemudian ada yang masuk lompat pagar. Ni orang tua-tua kan ataupun orang dewasa. Dia masuk pakai angkat tali yang diikat tu. Dia tak ikut.
jalan ataupun laluan yang telah dibuat laluan ni kat market lah, kat pasar. Market, pasar kan, sama kan. Jadi apa lagi budak-budak kan, pelajar-pelajar sekolah ni, tentu kalau dia nak ikut SOP ni dia memberontak dalam hati dia tu. Hari-hari kena ikut macam ni kan, memberontak lah budak-budak, ya Allah kan. Jadi kami cikgu-cikgu ni hari-hari kat sekolah jangan cerita lah, macam berperang dengan budak-budak supaya ikut SOP. Baik, antara langkah SOP yang dibuat di sekolah, yang pertama sekali dah tentulah garis panduan yang KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia hantar ke sekolah-sekolah tu, kita ikut 100% lah. Kita ikut, tetapi nak jalan jadi seperti yang diikut tu susah kan. Contoh pagi-pagi main sekolah, ambil suhu, biasalah ambil suhu, budak-budak akan beratak, guru tugas akan tunggu kat depan pintu pagar sekolah, pagi-pagi kelam-kelam tu kan, tunggulah. Jadi budak masuk, bila dia dah masuk kan, berbaris panjang 1 meter, katalah 1 meter, tapi tak boleh dapat 1 meter budak-budak kan. Kadang-kadang sambil main sekolah, nak masuk pintu pagar sekolah je pegang tangan kawan, sembang-sembang, biasalah. Jadi nak memastikan SOP tu dipatuhi, sentiasa cikgu ataupun rakan-rakan guru yang lain mengingatkan murid patuh SOP yang telah ditetapkan. Contohnya pakai mask, wajib lah yang tu. Tapi setakat hari ni memang budak pakai mask lah. Cuma 1 meter. Jarak 1 meter murid tak boleh nak ikut betul-betul. Kan? Dia boleh ikut sekejap lah. Sat lah orang kata kan. Sekejap lah dia ikut. Lepas tu dia dah terlupa lah. Habislah bila dia duduk dalam kelas nak kena ingat selalu. Duduk di tempat masing-masing. Takkan nak duduk dekat dalam kelas. Tak boleh bersembang dengan kawan. Tak boleh pergi kat meja kawan. Boring. Boring budak-budak tu. Jadi macam patung kan. Jadi macam mana? Kalau garis panduan yang diberi edarkan tu memang cantik lah. Tapi tak dapat nak diikuti sepenuh-penuhnya. Jadi peringatan dari cikgu ni setiap hari dibuat. Setiap hari, setiap masa. Kan, tambah waktu rehat. Allahu Akbar. Waktu rehat macam mana nak ikut esok? Nak pastikan budak-budak patuh SOP. Nanti dia nak ke tandas. Kan, kelas ni nak ke tandas. Kelas Nu nak ke tandas. Satu lagi kelas nak ke tandas. Jadi bukan 1-2 kelas nak ke tandas. Kelas lain pun nak ke tandas juga. Jadi macam mana dalam tandas tu? Dah jadi tempat perhimpunan. Sama macam dekat pasar tadi. Penuh dah. Ingat balik. Nak ke tandas tak boleh ramai-ramai. Tapi kalau budak-budak waktu rehat dia nak ke tandas kan. 5 orang sekali nak ke tandas. Macam mana? Dia kata dah tak tahan cikgu. Macam mana cikgu nak tahan dia ke tandas? Nanti apa-apa jadi dalam kelas lagi susah kan. Terpaksa juga benarkan ke tandas seorang-seorang. Jadi satu kelas orang. Kalau 5 kelas, 6 kelas. Dah jadi 6 orang. Kan, murid lelaki, murid perempuan lagi. Macam-macam lah. Kan. Jadi, di sekolah, cikgu tetap ikut ataupun garis panduan yang diedarkan. Hak tu memang wajib lah. Penjarakan sosial, mask, kemudian bilik isolasi. Bilik isolasi ni bilik ditempatkan murid yang bergejala. Contoh dia demam, pening. Tiba-tiba dia dah datang sekolah, dia kata dia demam, dia pening. Sudah. Cek suhu dah 38 darjah Celsius kan. Jadi cikgu ambil dia, letak kat satu bilik ataupun tempat khas. Sementara kita telefon waris dia, beritahu waris dia ataupun pihak kesihatan supaya mai sekolah kan. Jadi macam itulah. Tata cara murid masuk sekolah semasa di dalam kelas. Masa nak ke kantin, Masya Allah.
Masa nak ke kantin pun sama juga. Walaupun nasi tu dibungkus, macam tahap, kalau sekolah rendah tahap 2, dibungkus nasi tu budak beratak ikut SOP pergi beli. Tapi macam cakap lah, macam mana nak berbaris panjang, budak dah lapar kan. Allahu Akbar. Jadi kita akan buat sebaik-baiknya supaya budak ikut SOP. Kalau tahap 1, order makanan dalam kelas. Cikgu akan ambil order dia. Nak makan apa? Nasi ayam 2, cikgu tulis. Ayam Milo ataupun teh ais, cikgu tulis. Mai duit RM3, RM4, kutip seorang. Bila dah habis, budak ambil, cikgu pegang duit tu. Kemudian cikgu pi ke kantin bayar. Nanti pekerja kantin waktu rehat akan hantar makanan ke kelas. Begitulah seterusnya kan. Setiap hari sampailah, tak tahulah sampai bila kan. Begitulah antara langkah-langkah penjagaan SOP yang cikgu buat di sekolah. Kalau cerita panjang memang tak cukup masa. Macam tu lah. Itu saja. Terima kasih cikgu terhadap jawapan soalan yang ke-6. Satu inisiatif untuk memudahkan semua pihak termasuk cikgu dan juga murid-murid. Jadi untuk soalan yang terakhir, saya serahkan kepada saudari Zafira. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari MC. Dengar tak saya? Okey, saya akan bertanya soalan terakhir untuk bagi menamatkan sesi temu bual kita pada hari ini. Okey, cikgu. Cikgu okey ke? Ya. Okey sangat. Cikgu okey ke? Okey. Okey. Okey, soalan saya, bagaimanakah cadangan dan inisiatif cikgu dalam membantu pelajar yang kurang berkemampuan semasa PDPR? Sebagai contoh, semasa awal-awal PDPR diperkenalkan dahulu, ada seorang cikgu ni berkorban menunggu ibu bapa pelajar di bus stop sekolah, depan sekolah, memberi buku tugasan, buku latihan kepada ibu bapa mereka supaya anak-anak pelajar, anak-anak mereka dapat membuat latihan tersebut. Bagi cikgu, bagaimana sekolah cikgu menolong pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan tersebut? Itu saja. Terima kasih. Okey. Ya. Baiklah. Jadi tak dapat dinafikan lah kan. Ada pelajar yang kurang berkemampuan, ada pelajar yang susah lah kan, susah. Jadi setakat ataupun yang cikgu boleh buat kan. Jadi yang cikgu boleh buat masa di awal-awal dulu PDPR diumumkan PDPR ataupun pembelajaran di rumah ni memang pakat terkejut lah kan, terkejut beruk orang kata kan. Cikgu pun terkejut beruk jugalah, macam mana nak buat ni kan. Kemudian fikir macam-macam lah, budak pun macam mana. Jadi rata-rata budak yang kita tanya lah kan, dulu masa awal hari tu kita tanya rata-rata budak ada smartphone. Rata-rata lah, kebanyakan lah. Kalau kata di tempat saya lah, di Seri Pantai ni, bukan handphone sendiri kan, ni telefon mak atau ayah. Jadi rata-rata boleh katakan 97% ada smartphone ataupun 95% lah kan. Tapi nak kata 100% pun boleh kata ya juga kan, sebab masuk kita tahulah, faham kan ibu bapa dia ada handphone lah. Jadi kita tanya yang tu sebelum buat PDPR kan, kita tanya yang tu. Kemudian kalau yang tak ada kemampuan macam cikgu, ada juga kita photostat bahan
bahan pembelajaran. Photostat letak dekat sekolah, lagi kena main ambil. Main ambil. Budak kena pergi sekolah, bahan pembelajaran yang cikgu bekalkan, modul yang dibekalkan. Yang tu lah. Tu cara yang mudah lah, tapi taklah cikgu sampai pergi di rumah. Tak pergi lagi di rumah. Memang tak pernah pergi rumah budak lah masa PDPR ni kan. Takut juga kita pun nak keluar kan. Nanti polis tangkap pula. Nak pergi pun nak kena sembang. Tapi kalau pergi lagi, ayah dia tak ada di rumah, ada mak dia, sudah kan. Jadi macam-macam lah kan. Jadi yang kita boleh buat sekadar tu lah. Sediakan modul ataupun bahan di sekolah dan waris mai ambil bahan tu untuk anak dia. Tapi kalau yang ada smartphone, minta ayah dia ataupun ibu dia berkorban lah. Waktu PDPR ni bagi handphone dekat anak dia. Jadi memang masalah lah. Kan kadang ayah nak bawa handphone pergi tempat kerja kan. Nak kena tinggal, susah lah. Kesian pun dah. Kan. Jadi ini cadangan lah, cadangan kepada murid yang kurang berkemampuan. Cadangan ni kita tak ajulah pada siapa-siapa. Cuma kita berbincang ataupun bercakap di kalangan guru-guru, budak ataupun murid yang kurang berkemampuan ni. Kan macam mana? Yang pertama mohon sumbangan ataupun bantuan daripada pihak-pihak tertentu. Contoh, pihak kebajikan masyarakat ke, ataupun pusat zakat ke, kepada yang betul-betul tak mampu saja. Bukannya main-main. Kan? Contoh, untuk bantuan tablet untuk pembelajaran lah, ataupun smartphone, tablet lah, ataupun laptop kan, yang sesuai dengan pelajar ni untuk dia belajar kan. Macam mana bantuan yang Ustaz Abid Liu bagi dekat pelajar-pelajar tu kan. Jadi macam tu lah lebih kurang kan, yang mana yang tak mampu ni. Tapi kita cuma bersembang dengan cikgu-cikgu je lah kan. Kebanyakan murid, sebab dekat rumah murid kebanyakan ada smartphone, mesti ada kan. Jadi kita nak bantu pelajar macam tu lah kan. Macam tu lah cara lebih kurang lah kan. Cumanya yang tak ada kemampuan ni, dia akan pinjam lah telefon mak dia, ayah dia, macam cikgu abang tadi. Macam tu lah. Ataupun dia main sekolah ambil bahan pembelajaran. Okey lah. Macam tu lah. Itu saja. Okay. Terima kasih cikgu di atas soalan yang terakhir. Saya nampak dan dengan jelasnya segala persoalan telah dijawab oleh cikgu. Sememangnya pembelajaran secara atas talian ni memberi kekangan dan semua pihak perlu mencari inisiatif supaya PDPR ni dapat berjalan dengan lancar.